Terima kasih para hadirin sekalian. Terima kasih kerana masih terus bersama Karnival Kejaya dan Usahawan Wanita Peringkat Negeri Kedah tahun 2021, satu inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia dengan usaha-sama Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kebajikan Negeri Kedah. Baiklah, marilah kita teruskan majlis dengan sesi kedua pula bertajuk Menjana Pendapatan Perniagaan Menerusi Atas Talian. Dengan ini, saya dengan berbesar hati menjemput kembali moderator kita, Puan Iliana binti Yusof. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi kedua. Sesi bertajuk Menjana Pendapatan Perniagaan Menerusi Atas Talian. Bersama-sama kita pada pagi ini ada dua panel yang amat hebat, iaitu yang berusaha Puan Sarina binti Abdul Rani, Pengarah Pusat Pembangunan Usahawan dan Inovasi, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Saya kira tadi video yang dimainkan tadi daripada UPNM dengan lagu yang cukup saya rasa patriotik, dan kita pun akan menyambut bulan kemerdekaan kan Puan. Jadi selamat datang, dan juga kita ada panel Encik Abdul Razak, Encik Razak bin Aziz daripada MARA. Dia merupakan pengarah MARA Negeri Kedah. Jadi saya perkenalkan dulu kepada Puan Sarina tadi. Jadi Assalamualaikum Puan, selamat pagi, masih pagi lagi ni, selamat pagi. Jadi Puan Sarina binti Abdul Rani berasal dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Sudah berkeluarga dan mempunyai 3 cahaya mata. Beliau kini menetap di Kajang, Selangor. Graduan sarjana dalam bidang Public Administration daripada USM dan mempunyai Bachelor Social Science dalam bidang Anthropology and Sociology with a minor in Economy. Berpengalaman luas dengan lebih 30 tahun dalam bidang pengurusan universiti awam dan juga pengambilan pelajar. Pernah memegang pelbagai portfolio termasuk pegawai pentadbir, Senior Assistant Registrar, Chief Assistant Registrar dan juga Head of Academic Management Department dan seterusnya Registrar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Puan Sarina Abdul Rani kini bertugas sebagai pengarah ataupun Director Entrepreneurship Development and Innovation Program di UPNM. Dan dengan pengalaman luas ini, saya pasti banyak perkongsian bermanfaat dapat diberikan kepada para peserta hari ini. Dan untuk panel kedua kita nanti, insya-Allah kita akan bersama dengan Encik Razak bin Aziz. Beliau dilahirkan pada 4 Januari 1964 dan latar belakang pendidikan yang ekstensif. Encik Razak, selamat pagi. Mempunyai sarjana pentadbiran perniagaan daripada UKM, sarjana muda pentadbiran perniagaan daripada Western Michigan University dan juga diploma pengajian perniagaan Institut Teknologi MARA UiTM. Saya lihat dengan portfolio beliau, banyak portfolio, saya kira telah berpindah-pindah daripada pelbagai bahagian dalam MARA, pernah menjadi pegawai kewangan, hal ekonomi, pengambilan pelajar, pembangunan perniagaan dan hal ekonomi, bahagian pembangunan, pernah menjadi timbalan pengarah pembangunan, bertugas sebagai pengarah MARA Negeri Kedah sekarang ni, dan pernah juga bertugas di Amerika Syarikat sebagai wakil MARA di Amerika Syarikat. Jadi diharapkan dua-dua panel ini akan memberikan perkongsian saya kira pasti menarik untuk mereka yang berada di atas talian pada hari ini. Ya Tuan? Okey. Okey, untuk itu saya tidak mahu mengambil masa lama. Kita akan bersama dengan Puan Sarina. Okey, untuk Puan Sarina, tajuk yang diberikan adalah perniagaan online wanita, terutama golongan generasi muda. Jadi Puan, okey, kita mulakan ya, insya-Allah. Penjanaan pendapatan melalui platform dalam talian saya kira telah menjadi satu norma baharu kepada pelbagai lapisan masyarakat. Pada pandangan Puan, adakah ini satu peralihan yang sangat positif atau ianya akan memberi kesan yang begitu ketara kepada perniagaan secara fizikal? Boleh Puan kongsikan? Terima kasih banyak yang ucapkan kepada Puan Iliana serta barisan Karnival kita pada hari ini. Saya ingin memetik sedikit tentang dasar keusahawanan nasional Puan, di mana negara telah meletakkan target by 2030 Malaysia akan menjadi the entrepreneur nation. Ya.
So dengan hasrat tersebut, apabila Perdana Menteri melancarkan dasar keusahanan nasional pada tahun 2019, kita telah melihat bahawa pada masa itu Malaysia telah melihat hanya melalui perniagaan, melalui keusahawanan sahajalah yang akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita rakyat kita dan sekaligus telah memberi satu cabaran baru. Okey, dalam konteks ini saya melihat bahawa apabila kita bercakap tentang perniagaan, kita tidak lagi boleh bergantung kepada perniagaan yang konvensional ataupun berbentuk manual. Seperti yang disentuh oleh penceramah sebentar tadi, Puan Hajah Mazlina, kita tidak perlu lagi menyewa kedai ataupun menghabiskan sewaan logistik dalam urusan tersebut. Sebaliknya kita kena embedded teknologi yang ada. Ya, di mana melalui teknologi tersebut segala produk-produk perniagaan itu ditransform ke dalam teknologi dan boleh dilihat oleh setiap user yang ingin membeli produk perniagaan. Saya juga ingin pergi lebih jauh dalam melihat perniagaan, kita tidak semestinya terhad kepada production sahaja. Okay. Tetapi services juga merupakan bentuk perkhidmatan yang boleh dijual. Ya. Puan Sarina termute ya. Sorry. Yeah. Is it okay? Okey. Okay. Okey, saya sambung. Kalau kita lihat perniagaan online ini tidak terhad kepada produk sahaja, tetapi dia boleh pergi kepada yang lebih luas services, ya, perkhidmatan. Contohnya seorang arkitek yang ingin desain rumah, reka bentuk rumah. Dia juga boleh memperkenalkan profil company-nya di dalam maya secara digital untuk menarik minat orang dan pelanggan untuk datang dan mendapatkan perkhidmatannya. Jadi mahu tidak mahu perniagaan yang berbentuk online ini is a must. Ya. Okey, apakah cabaran kepada perniagaan online? Sebenarnya ini adalah satu perkara yang dibahaskan di setiap peringkat. Kalau kita lihat untuk perniagaan secara digital ini, kita memerlukan kapasiti IoT, Internet Sorting yang sangat laju. Ya. Sekarang kita berada dalam negara di mana kita fokus kepada 4G. Dan kita lihat trend masyarakat sekarang begitu peka membeli barang-barangan dalam keadaan pandemik yang berlaku ini. Mereka gemar membuat order online ya, daripada platform Shopee, Lazada dan juga pelbagai terminal yang lain. Yang saya kira social media memainkan peranan yang sangatlah penting. Puan Liana, kalau kita lihat cabaran-cabaran yang kita hadapi pada masa ini adalah dengan membekalkan ilmu pengetahuan kepada usahawan-usahawan kita supaya mereka boleh menguasai social media yang dipanggil seperti FB, Instagram, IG, Reels, TikTok dan sebagainya supaya produk mereka tersebut dapat diterjemahkan dan ditunjukkan dengan lebih mudah dan dihayati oleh setiap orang. Kita juga sedar bahawa masyarakat kita pada masa ini bukan masyarakat yang seperti dulu. Mereka boleh berfikir begitu intelijen. Mereka boleh membuat comparison of the price. Mereka boleh melihat testimonial. Jadi itu memberi peluang kepada mereka untuk memilih produk-produk yang mereka inginkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Puan Sarina. Kita lihat kepada pelbagai ramai sekarang beralih kepada dunia e-commerce dan perniagaan atas talian, tak kira sama ada services ataupun produk kan. Dan ramai di kalangan itu adalah wanita yang sebenarnya ramai juga berpelajaran tinggi walaupun dalam bidang teknikal. Saya kira pun ramai teknikal dan non teknikal yang memang beralih ke arah dunia keusahawanan ni, mungkin dari segi potensi penjana pendapatan yang diberikanlah dalam dunia keusahawanan ini kan agak lumayan. Cuma apa ni nama dia, kita dapat soalan saya seterusnya, apa pandangan Puan mengenai kaedah yang mereka gunakan untuk memasarkan produk atau perkhidmatan mereka? Kadang-kadang ada kalinya mendedahkan identiti diri
keluarga dan ada kalanya latar belakang peribadi kepada umum kalau kita lihat kan, sebab banyak platform kan sekarang bukan sekadar Shopee and platform-platform begitu, dia ada platform social media juga untuk memasarkan produk mereka kan. Jadi adakah Puan rasa perlu ada had terhadap perkara-perkara ini? Pandangan Puan? Betul. Pandangan yang diutarakan oleh Puan Liana sebentar tadi memang sangat tepat. Bila kita menggunakan teknologi, antara kesan negatif daripada teknologi kalau kita tidak dapat menguruskan data sistem dengan terbaik dan data kita tercemar dan boleh diambil oleh orang lain. Okay? Contohnya seperti kalau FB kan, mereka boleh akses kepada keluarga, mungkin gambar-gambar kita bersama anak-anak juga keluar kat dalam FB tersebut. Okay? Begitu juga kalau kita membuat pesanan kepada barangan melalui Shopee dan Lazada, apabila penghantaran sampai kepada rumah kita, kita dapati di envelope tersebut telah tertulis dengan jelas siapa buyer, contact number, address dan sebagainya. Kalau kita tidak peka menguruskan barang ini dan kita just apa yang tong sampah, itu boleh dijadikan salah satu senjata kepada pihak lain yang mungkin dapat akses kepada maklumat tersebut dan menggunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. So pesanan saya kepada Puan tak berapa jelas. Rasanya ada gangguan internet. Ada gangguan sikit mungkin. Kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan dengan perkara ini, saya rasa ramai usahawan sekarang kalau kita lihat memang dia akan tertarik kepada lifestyle. Puan berada balik dalam talian. Puan boleh unmute ke? Boleh sambung sikit? Mungkin kebanyakan pembeli ataupun pengguna dia suka melihat kepada lifestyle produk owner ataupun lifestyle mereka yang mengusahakan services and what not. Jadi ini yang akan sebenarnya bersilang lah di antara kepribadian dan data-data privacy oleh produk owner ataupun penjual dengan perlu ada had ke? Macam mana pandangan Puan? Betul. Saya bersetuju bahawa kita perlu ada had di situ. Kita tidak boleh sewenang-wenang menggunakan social media dengan begitu berleluasa sehingga menimbulkan kesan negatif kepada keluarga. Ya, dan juga menjadi satu ancaman kepada kita. Okey, namun begitu, saya ingin pergi sedikit kepada digital marketing, Puan Liana. Okey, apabila kita ingin mengusahakan satu produk, kita kena mendapat ilmu pengetahuan yang betul bagaimana mensasarkan produk tersebut secara digital. Okey, di sini kita perlu kepada ilmu pengetahuan dan kelas. Ya. Kalau kita lihat sekarang people fokus kepada virtual fitting room. Ya? Kalau virtual fitting room, kita pun nak try satu baju tapi kita fikir kalau kita ada virtual fitting room dengan size dengan berat kita, what kind of size fit kita. Kalau kita lihat Sephora umpamanya, dia ada certain app yang kita boleh pilih lipstick dan dia kena dengan kulit kita. So di situ kita dapati teknologi telah berkembang dengan begitu pesat sekali. Namun tetapi syabas kepada usahawan kita, terutama usahawan wanita negeri Kedah, saya nampak begitu bangun daripada tradisi punya perniagaan kepada memilih perniagaan secara digital. Tadi diberitahu bahawa usahawan wanita negeri Kedah pun dah 49%. Itu satu yang sangat membanggakan. Betul Puan. Betul. Saya sangat setuju dan yang Puan kongsikan tadi virtual kan, jadi dia telah memudahkan ramai pengguna dari segi pembelian dan ia membantu juga usahawan-usahawan untuk meningkatkan penjualan lah. Saya rasa penjualan produk dan kita rasa kita nak beralih kepada pasar kita normal dahulu tu will take time. Jadi inilah dunia baru kita. Dan ia membantu usahawan-usahawan kita. Jadi dengan beralihnya ramai peniaga kepada perkhidmatan dalam talian ni, saya nak bertanya kepada Puan lah, wajarkah mereka ini iaitu golongan muda mengikuti kursus atau etika perniagaan dalam talian seperti yang tadi Puan dah cerita pasal
limitasi dari segi privacy kan. Dan Ya. juga satu lagi saya suka tarik soalan daripada chatbot juga. Soalan satu adalah dari segi khusus etika. Kedua adalah mengenai pandangan Puan terhadap IP registration untuk keperluan produk dan perniagaan online. Pandangan Puan? Ya, betul. Intellectual property. Ya. Ya. Okey, apabila soalan ini dikemukakan, saya ingin relate dengan 3 konsep yang utama yang menjadi fundamental dalam diri seorang usahawan untuk berjaya, iaitu dia adalah the mind, soul and spirit. Okey. Kalau kita berpegang kepada 3 konsep ini, di mana kita melihat pasrahnya kita, penyerahan secara total kepada pencipta iaitu Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya konsep rezeki itu datangnya daripada Allah Ta'ala kepada kita. So setiap peniaga kena berusaha sebaik mungkin mencari rezeki tanpa mencuri IP orang lain. So di sini letaknya kejujuran. Puan kejujuran. Namun kita tak dapat nafikan mungkin ada di kalangan peniaga-peniaga yang ingin cepat kaya dengan mengambil produk-produk orang lain. Tetapi di situ etika itu sangatlah penting. Macam kursus keusahawanan di universiti ini, dia adalah satu kursus mata pelajaran wajib. Ya. Apabila dasar keusahawanan nasional dilancarkan, semua pelajar-pelajar universiti wajib mengambil kursus MPU. Dia di dalam kursus inilah pelajar-pelajar diketengahkan dengan elemen-elemen etikanya, business etiknya, bagaimana survival spiritnya, bagaimana konsep dedikasi and commitmentnya, dan juga penyerahan secara total kepada pencipta yang memberi rezeki kepada kita. Puan? Betul. Terima kasih Puan. Macam etika tadi kan, on the topic of etika tadi, saya rasa mungkin kalau sebagai pengguna juga saya rasa apa ni nama dia, perlu ada sedikit ilmu lah in terms of how we will handle customers lah. Sebab kita sebenarnya tidak tahu customer kita ni muda ke, tua ke orang lelaki ke, wanita ke. Jadi kadang-kadang kita tengok sis bro, benda-benda macam tu saya rasa pun adalah etika sebenarnya yang akan lebih manis jika ada ilmu untuk approach customers lah. Saya rasa mungkin cukup sekadar puan dan tuan pun kalau puan bersetuju dengan saya, cukup sekadar puan dan tuan pun dah lebih manis kalau kita beretika di atas talian kan. Dan relate balik kepada soalan tadi, antara puan ada sebutkan tentang etika dan juga IP kan. Apa pandangan puan terhadap peniaga yang sekadar menjual tanpa menjiwai produk atau perkhidmatan yang dia niagakan? Okey, memanglah kita tak dapat nafikan ada peniaga-peniaga usahawan di luar sana yang ambil sembrono saja, tetapi tidak meletakkan produk itu sebagai hasil nukilan keluaran perniagaan dia. Jadi kita dapati bahawa again ini juga akan berkaitan dengan soal etika dan intelijen. Sebab apa? Customer kita boleh membuat penilaian. Customer membaca testimonial orang yang membeli. Kadang-kala mungkin di situ akan berlakunya penipuan ataupun barang-barang yang diberikan adalah barangan yang tidak berkualiti dan sebagainya. Ya Puan? Jadi di sini adalah sangat penting untuk memastikan IP itu terjaga dengan betul, intellectual property itu ada gazetted, ada code number dia, ada QR code untuk disimpan. Ya. Itu memang daripada universiti memang itu gazetted lah. Kita tidak mencuri hasil kerja orang lain, lepas tu kita declare sebagai produk kita dengan menukar packaging di luar produk dan meletakkan tersebut sebagai produk kita. Yang kedua Puan, ingredient. Dekat produk tu memang kita kena lampirkan apakah ingredient yang digunakan untuk menghasilkan satu produk. So di sini masyarakat kita bijak untuk membuat penilaian dan mereka akan membaca adakah ingredient ini memang mempunyai tahap KKM yang meluluskannya, adakah tahap yang baik, adakah suci, adakah bersih, adakah dia menggunakan daripada unsur-unsur yang tidak halal umpamanya. Jadi itu pun adalah faktor yang memang ditekankan di bawah IP punya kriteria.
Ya, betul. Jadi untuk menjual sesuatu produk atau perkhidmatan, tak kiralah kita punya ke ataupun kita ambil daripada franchise atau whatnot, kita perlulah menjiwai produk tu. Maknanya kita kena ada ambil masa untuk study dulu. Bukan Yes. hari ini dapat produk itu terus esok kita dah tu. Jadi kita mesti believe in saya kira lah kita mesti believe apa yang kita nak jual lah kan Puan, betul tak? Betul. Barulah kita boleh memasarkan dan insya-Allah dengan jiwa itu perniagaan akan bertambah majulah insya-Allah. Ada satu soalan Puan daripada ada dua soalan. Satu tentang pandangan Puan terhadap research development of UPNM untuk bidang Malaysian Military Development. Saya kira sebab nama Universiti Pertahanan ke kerana nama UPN. So apa pandangan Puan? Dan soalan kedua adalah boleh ulas kepentingan peniaga e-dagang untuk mendaftarkan fail cukai. Perlu atau tidak perlu. Jadi mungkin kita cerita military dulu, lepas tu kita cerita pasal cukai dulu. Terima kasih kepada yang bertanya. Kami di Universiti Pertahanan ini memang our niche area kita adalah bidang tujahan kita yang utama adalah keselamatan dan pertahanan. Kita mempunyai satu pusat penyelidikan yang boleh dibanggakan. Kita ada Chemical Defence Institute, kita ada pelbagai center-center of excellence yang memang sebenarnya mendukung kepada perjalanan research tersebut. Jadi I welcome bagi mereka yang berminat untuk bekerjasama, berkolaborasi dengan kami di UPNN, boleh email kepada saya dan saya akan panjangkan kepada the best speaker yang ada, researcher kita yang berjaya, ya. So dalam bidang ini memang betul. Untuk soalan yang kedua dari segi kepentingan peniaga e-dagang untuk mendaftar fail cukai. Berkaitan dengan perkara ini kita dapati pada tahun ini Syarikat Suruhanjaya Malaysia SSM telah pun dalam usaha merancakkan lagi kemunculan usahawan-usahawan di kalangan pelajar-pelajar ni telah pun memberi satu iklan pendaftaran SSM sehingga hujung tahun ini adalah percuma. So ramailah pelajar-pelajar kita yang terkesan untuk mendaftar produk-produk mereka dengan SSM. Dan di samping itu kita dapati banyak pula dana-dana yang dikeluarkan oleh pihak Bank Rakyat, oleh Tekun Nasional dalam usaha untuk membimbing mereka. Yang ada produk, bimbingannya lain. Yang ada SSM, bagaimana kelas dan latihan disediakan. So yang ini saya juga menyeru graduan-graduan di luar sana, usahawan-usahawan, golongan belia, B40 dan sebagainya, ambillah peluang ini. Untuk daftar fail cukai ini, saya rasa ini memang betul. Dalam usaha sekarang ini, saya rasa kepada graduan kita dah ketengahkan soalan yang sama kepada pihak kementerian. Jika pelajar kita mendaftar SSM dan mempunyai produk secara e-dagang, mereka sedang membina laluan kerjaya, sedang berjinak-jinak dengan perniagaan. Kita mohon supaya mereka tidak dikenakan fail cukai. Sebab kita nampak berilah peluang kepada mereka untuk membina diri mereka terlebih dahulu. Sebab apa? Di kalangan graduan juga mereka bertanya kepada kami, Puan, nanti kalau kami dah daftar SSM, kami ada e-dagang, kami ada profile company, nanti kami tersisih, tak dapat bantuan-bantuan yang kerajaan salurkan kepada mereka. Sedangkan mereka adalah kumpulan B40 yang sedang berjinak-jinak berniaga. Jadi yang ini pun kita dah bawa suara mereka ke atas supaya dipertimbangkan, dan saya nampak pihak kerajaan begitu prihatin lah atas sifat empati dengan program pemulih yang disediakan, dana yang diberi. Syabas kepada agensi-agensi berkenaan, Puan Liana. Betul. Apa ni yang Puan nyatakan tadi, betul lah, inisiatif ya untuk supaya golongan yang baru berjinak dalam bidang keusahawanan ini dikecualikan atau ada sikit kelonggaran untuk mereka dari segi cukai lah. Dan saya kira itu wajar, mungkin wajar pandangan peribadi, tetapi saya rasa bila dah sampai ke satu tahap keusahawanan ni dan telah mendatangkan hasil kan, dah stable dalam hasil, saya kira adalah masa untuk menyumbang juga kepada cukai kerajaan. Sebab cukai kerajaan ni untuk ia adalah untuk membina infrastruktur untuk negara kita juga, pembangunan. Jadi
kita Saya pay back. rasa betul. Jadi bila dengan hasil yang kita ada, kita akan lebih memakmurkan negara lah dengan hasil cukai yang kita boleh berikan. So saya harapkan dan saya rasa semua panel pun mendoakan supaya usahawan-usahawan ini boleh mencapai ke tahap yang mereka juga boleh memberi. Jadi bila memberi inilah pembiayaan akan hadir, akan memberi pembiayaan kepada the next generation of usahawan. So it is tanggungjawab kan? Yeah, accountability untuk membina balik dan memberi peluang kepada rakan-rakan yang lain kan? Setuju. Puan daripada Universiti Pertahanan, mungkin kalau wanita dia akan ada macam pertahanan it seems very technical, very kira dunia lelaki lah kalau kita kata dengan ni. Tapi saya lihat adalah satu peluang sebenarnya kepada wanita-wanita especially graduan, mungkin postgraduate ataupun undergraduate yang nak masuk kepada UPNM. Saya rasa macam kita perlu lebih ramai wanita dalam bidang pertahanan sebab mungkin kita nampak fizikal je, pertahanan tu hanyalah dari segi fizikal, tapi sedangkan strategis analysis data and whatnot, data analysis, labs and whatnot, banyak potensi kepada wanita-wanita yang mungkin tak pernah terfikir. Jadi mungkin kurang pendedahan. Jadi pandangan pun mungkin saya bagi ruang untuk promote UPNM kepada wanita. Bukan sekadar fizikal. Terima kasih Puan. Memanglah saya juga mengambil kesempatan ini kepada pelajar-pelajar di luar sana yang berminat untuk mencuba datang ke UPNN sebab UPNN ini sangat unik dengan imej penampilan diri yang ditekankan, lifestyle yang structured, kehidupannya yang telah disusun dengan begitu baik. Anda diberi pendedahan dalam dua skop, the academic component, the military punya exercise, and then bagi mereka yang awam, kita minta pelajar-pelajar tersebut join Palapis, pasukan latihan timpanan kan. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar UPNN ini mempunyai satu keunikan. Kita lihat apabila mereka berjalan di luar, mereka pergi menghadiri temu duga, gaya dan penampilan mereka itu telah diasah termasa di dalam kampus. Mereka dengan tegapnya, dengan kemasnya, itu adalah identiti mereka. So dari segi bidang, kita mempunyai bidang-bidang yang talented dalam universiti yang kita juga memplawa pelajar-pelajar di luar sana. Kita ada medical, kita ada engineering faculty, kita ada computer science, kita ada big data, and then kita ada logistik program, kita ada kewangan dan human resource kat situ. Sebenarnya bidang-bidang yang kita ada, dan tidak lupa juga kami mempunyai Akademi Kejegasan Pertahanan. So dekat Akademi Kejegasan Pertahanan ini pelajar-pelajar yang kadang-kala sukan, dia orang minat dalam bidang sukan, mereka juga boleh tampil untuk datang dan join UPNN. Alhamdulillah banyak sangat peluang. Saya rasa bukan setakat untuk lelaki, untuk wanita juga banyak peluang di UPNM untuk kemajuan kerjaya. Jadi Puan masa pun tidak begitu banyak, kita pergi ke soalan terakhir lah ya. Soalan terakhir dia adalah apakah golongan muda ini sudah memahami supply chain dalam perniagaan? Pada pandangan Puan, apakah yang boleh ditambah baik bagi meningkatkan kekurangan ini? Jadi kita faham ekosistem keusahanan ni dia ada supply chain kan? Jadi pandangan Puan? Betul. Supply chain is very important, especially the backbone of any business strategies. Untuk memastikan the ecosystem, production, material sehingga kepada produk itu dapat dihasilkan. So di sini very important for any entrepreneurs to have a very good industrial networking and linkages with all badan-badan entity yang juga memainkan peranan kepadanya. Dia kena jaga benda ni supaya bila supply chain tu tersangkut, di situ dia akan efek kepada performance dia. So tadi macam Puan Hajiah Mazlina share tentang bagaimana jatuh bangunnya dalam memastikan bekalan ayam dia tidak tersangkut, dan juga the creativity, very important on the creativity part, sebab entrepreneur sekarang bercakap tentang creativity of the product. Dia memang kena pelbagaikan, sebab kalau Puan Iliana lihat masyarakat kita sekarang dia suka DIY.
Dia suka buat sendiri. So, konsep DIY ini kita kena supply kepada dia brochures, information with all the criteria di dalam sampling case tu. Dan daripada based on the mold tu dia suka try, dia suka buat, lepas tu dia rasa proud dengan hasil barang-barang yang dia buat tu. Kan? Di sini is one part of the creativity, and based on the supply chain, memang the networking, the territory apa semua tu mestilah dijaga dengan baik. Ya, so banyak cabaran, tetapi konsep keyakinan diri, pasrah, sabar, dedicated untuk terus berusaha dan menyahut cabaran, saya rasa insya-Allah usahawan wanita akan jauh melangkah ke hadapan dan lebih berjaya nanti. Terima kasih Puan. Resipi kepada kejayaan usahawan dia sebenarnya banyak ya, supply chain, etika, shared responsibility dan of course didokong oleh kaum lelaki. Kita pun kena perkasakan lelaki supaya dapat menolak wanita lebih ke hadapan, insya-Allah. Tulang belakang kita. Tulang belakang dan inovasi inovasi saya rasa kira sangat penting di zaman ini, because we have so many products, we have so many services. So innovation tu memainkan peranan macam if you can reduce time dari segi delivery, if you have customer service yang baik ataupun after sales service yang baik juga adalah satu extra mile kepada bidang keusahawanan itu sendiri, betul Puan? Bukan sekadar menghantar barang je. Jadi kita, saya rasa besar, luas sebenarnya bidang keusahawanan ini untuk wanita, dan mungkin hari inilah berkongsi untuk membuka minda kepada para peserta insya-Allah, dan sesiapa yang berminat untuk menyertai PNM, mungkin ada postgraduate juga kan Puan? Postgraduate, undergraduate program, adik-beradik yang ada program aspirasi, ada program diploma, ada program postgraduate, ya. Kita mengadukan adik-adik di luar sana untuk memilih kerjaya di PNN. Ya, betul. Saya rasa even Encik Harun pun tadi pun dia kata dia amat tertarik dengan apa yang Puan berikan. So mungkin ada kolaborasi insya-Allah dengan Perkesa di masa hadapan, sebab saya faham semua agensi kerajaan kami pun ada core business masing-masing yang kita boleh connect untuk memberi perkhidmatan yang lebih kepada rakyat insya-Allah. So tepukan untuk Puan Sarina. Terima kasih atas perkongsian sangat hebat insya-Allah. Terima kasih Puan Sarina. Kita akan beralih kepada panel kedua. Thank you kepada all secretariat. Terima kasih. Okey, kita bersama dengan panel terakhir kita yang of course saya kira hebat, Encik Razak. Encik Razak bin Aziz, pengarah MARA Negeri Kedah. Assalamualaikum Encik Razak. Waalaikumsalam Puan Moderator, Puan Rana. Ya, selamat tengah hari. Dah tengah hari, saya boleh cakap selamat tengah hari sekarang. So kita akan bersama dengan Encik Razak untuk berkongsikan mengenai sebenarnya MARA punya inisiatif, MARA punya agenda dalam membantu peluang usahawan dalam bidang perniagaan dan peringkat nasional dan antarabangsa. Menarik topik ini sebab kita tahu MARA has been in the industry for so long untuk membantu especially usahawan lah juga, saya kira kan satu core forte daripada MARA itu sendiri. Jadi Tuan, sebelum kita mula untuk membicarakan mengenai peluang dan ruang perniagaan peringkat nasional dan antarabangsa, boleh Tuan kongsikan pandangan Tuan mengenai wanita dan keperluan mereka untuk menjana pendapatan, tidak kira daripada aspek formal ataupun informal. Pandangan Puan sendiri. Ya, terima kasih formal dia tu Puan Helena. So sebelum saya pergi jauh lagi kita nak kongsi ada insiden di Gunung Jerai ya. Ada usahawan kita juga yang terkorban. Sebelum kita pergi jauh, mari kita sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada mereka yang terkorban. So balik kepada soalan tadi ya, Puan. Ruang untuk golongan wanita menjana pendapatan melalui e-commerce ni. So MARA ni as a whole, saya sentuh dulu MARA ni secara keseluruhan. Kami ada 4 teras utama, iaitu pendidikan, keusahawanan, khidmat perusahaan dan pelaburan. Di bawah pendidikan kita ada MSF,
Institut Pengajian MARA, Jihad MARA, IKM, KPM, KPTM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA dan UniKL, semua di bawah pendidikan MARA. Dan di sektor keusahawanan, kami ada pembiayaan, premis perniagaan dan bahagian keusahawanan itu sendiri. Dan teras yang ketiga, khidmat pengurusan bagi semua manusia, kewangan dan teknologi maklumat. Dan terakhir kita ada sektor pelaburan, iaitu kawalan kredit dan industri pengangkutan. Kita tengok Maraliner itu sendiri. Dan di bawah tu ada subsidiary kita sebanyak 22 subsidiary kita. Kalau nak tengok Mara ni besar, almost they cover everything. Dan bagi sektor keusahawanan, kalau nak tengok sektor keusahawanan, dia lengkap. Sektor keusahawanan MARA ni dia lengkap. Dia ada usahawan MARA itu sendiri. Baik daripada pelajar, daripada IMA kita dan juga penerima kemudahan kita. Itu kita punya target group. Dan daripada usahawan itu sendiri, kita ada bisnes itu sendiri, iaitu enterprise itu sendiri dan disokong oleh yang saya sebut tadi di bawah sektor keusahawanan, pembiayaan perniagaan, premis dan bahagian keusahawanan MARA, iaitu support dari segi khusus dan pensijilan ke atas perniagaan itu sendiri. Dan bagi pandangan bagi penglibatan kaum wanita dalam e-commerce, kita tengok wanita ni dia passion dia tinggi berbanding dengan lelaki sebab minat dia. Kalau tengok tu dia pegang handphone, kalau orang lelaki memanjang dia pegang handphone. Kalau petang-petang tu drama tu dia dulu. Sebab kita tengok dia punya passion kaum wanita ni. And then kalau kami organize khusus pun, majority of the participant kebanyakannya 65-75% adalah golongan wanita. So saya rasa wanita sekarang dia dah mula beralih daripada kerjaya profesional dia beralih kepada keusahawanan. Dan kalau nak tengok platform yang kita anjurkan khusus-khusus kepada e-commerce ni atas talian ni, kalau tengok dalam Shopee, Lazada, kita sendiri pun ada platform kita sendiri, iaitu Desa Mall bawah kementerian. Banyak produk-produk usahawan kita dah dikategorikan dan ada masuk dalam platform-platform sedemikian. Dan pada saya, dalam keadaan sekarang, IR 4.0, IoT, peluang tu banyak. And then, dalam keadaan ekonomi sekarang, kita lihat dari segi mata wang. Kalau nak tengok mata wang asing tu, dia meningkat. Mata wang kita, dia menurun. Depreciate kan. Tapi, adakah orang kita ambil peluang dalam keadaan penurunan kadar mata wang kita ni untuk masukkan produk dia orang ke luar negara? In fact, kalau masuk Amazon.com, you boleh beli satu bungkus Maggi 4 ke 5 dalam tu. It's about $3, $3-4. Kalau nak convert kepada duit kita, orang kata 3-4 kali ganda lah. So itu dalam e-commerce lah. Tapi yang memasarkan produk-produk tu, saya tengok betul wanita tapi bangsa asing, bukan daripada kita. Nak tengok Melo, nak tengok yang noodles yang dalam paket tu, dia masuk Amazon, you akan nampak benda-benda tu. Tapi kita tak nampak tu, kita lebih kepada produk kita sendiri, especially kalau yang wanita ni banyak kepada produk kecantikan. Dia punya lipstick lah, dia punya foundation lah, dan antara dia orang pun dia akan masing-masing akan keluarkan jenama masing-masing. So daripada situ pun dia dah head on. Dan sekarang ni pula banyak pula OEM you ambil produk, you just label you punya jenama and then you marketkan. Dan kalau kita tengok, kalau ada inisiatif kita, inovasi, you beli tudung, dia plain, you beli tudung plain. Tapi disebabkan inovasi, you boleh jahit manik. You boleh jahit manik, you create
and then you pasarkan dalam platform online, dia add value, daripada beli kosong, jahit manik atas kemahiran kita dan kita pasarkan. Itu peluang-peluang yang ada. In fact, di dapur pun kalau you masak kuih ke kek ke apa ke, you masuk dalam Facebook, sekejap aja dia punya demand tu, sekejap je boleh laku. Tapi sekarang ni kata banyak ke arah yang tu, sebab masa kita banyak habis dengan iPhone ni, dengan smartphone ni. Orang kita sekarang ni kata anjakan peralihan tu dah dia mula bergerak. So ini peluang-peluang yang ada pada usahawan kita, terutamanya bagi wanita, sebab macam bagi tahu tadi lah, orang wanita ni dia banyak pegang phone dan dia banyak pegang TV. So saya rasa peluang tu ada. Di mana pun peluang tu ada, kemahiran kita aja yang kita perlu pertingkatkan. Saya setuju dengan apa Encik Razak cakap tadi. Peluang tu banyak dan saya tertarik dari segi added value pada produk tu sebenarnya. Jadi kalau kita nak berniaga dan dalam bidang persoalan, kita perlu ada homework sikit lah, kot research sikit di mana, jadi kita tidaklah mengeluarkan barang yang sama. Kalau orang telah mengeluarkan barang yang sama, kita tidaklah bersaing. Itu bagus, tetapi kalau kita ada inovasi kepada added value kepada barang itu, mungkin akan memberi lebih persaingan maybe ataupun competition yang lebih better terhadap usahawan-usahawan yang mengusahakan produk ataupun services lah. Jadi untuk saya ada, MARA adalah antara agensi yang paling awal membantu dan melahirkan usahawan, terutamanya daripada kalangan wanita. This is a well-known fact lah. Jadi bagaimana keadaan perkembangan pada hari ini dan sejauh manakah pencapaian usahawan wanita di bawah bimbingan MARA yang mungkin telah sampai ke peringkat antarabangsa? Kalau boleh Tuan kongsikan. Saya ambil contoh lah tadi Puan Ayam Bismi, Puan Hajah Mazlina, itu salah satu contoh usahawan yang bawah naungan MARA lah. Anda kita tengok macam mana dia punya kapasiti, macam mana dia punya penampilan. Tu Ayam Bismi, Puan Mazlina tadi, sesi pertama tadi, saya ikut dia dengar dia tadi. Betul. Itu antara contoh yang usaha-usaha yang kita telah bangunkan. I see. So kalau dari segi yang kita nak bangun, saya lebih prefer kepada capacity building, usahawan wanita. Kalau you ada passion, you ada hati, you ada kehendak untuk nak berniaga. Sekarang berniaga bukan perlu ada store pun, you bukan perlu ada kedai, you nak pamerkan you punya produk. Dia tak perlu walk in customer pun. Sekarang ni semua media sosial kan. Masuk dalam Facebook ke, Insta you ke, Twitter. Dan kalau produk you bagus, insyaAllah the demand is there. Tapi kapasiti kita untuk nak supply demand, adakah kita mampu atau tidak? Cuba dulu jangan masuk-masuk tu terus nak berjaya. Tidak. You just try dulu. Macam buat kek kat rumah ke, you buat brownies ke apa, you try dulu. Tapi words of mouth, review, dalam tu dia akan ada review. Kalau seorang 2 review 5 star, insyaAllah kot. Tapi adakah you mampu nak meet the demand? Kan, besok tinggal anak, tinggal suami, dia buat brownies kat rumah aja. Jenuh. So dia kata you kena balance up dengan you punya lifestyle dengan niaga. Kalau orang niaga ni dia lebih passion. Saya kata wanita ni macam bagi tahu lah. Dia punya passion tu tinggi. Laki-laki ni dia kuat, dia banyak ikhtiar dia. Wanita ni kadang dia bila dia down tu dia pasrah. Dia mula cari marah macam mana kan, nak minta nasihat kita kan. So saya cakap yang khusus kita buat tu lebih kepada untuk mempertingkatkan kapasiti usahawan-usahawan wanita. Dan kita kategorikan usahawan-usahawan kita 3 tiers lah. Satu tu startup lah, yang peringkat permulaan. Satu yang tiers yang kedua tu dia scale up lah. Dia dah ada bisnes, cuma dia nak kukuhkan dia punya perniagaan.
Yang ketiga, test ketiga tu dia dah ada produk memang dalam market. Cuma dia ada maturity dia. Produk ni pun dia ada maturity dia. Sampai satu tahap demand orang kata dah tepu. Dia akan decline. So yang tu kita akan asuh dia orang macam mana untuk nak orang kata nak maintain produk tu dalam pasaran. Mungkin rebranding, mungkin kata itulah product innovation. So dalam menghadapi perubahan masa ni kan, dengan dunia tanpa sepadan, kata kalau nak ikut kita ni biasa orang Melayu kan, majoriti penduduk kita ni almost 54% orang Melayu. So, kalau orang kita buat makan, banyak yang makan lah. Kata kita tak perlu pun tengok market di luar. Market di dalam pun dah besar dah untuk kita nak pergi. Melainkan kata kita ni betul-betul ada kekuatan nak penetrate market di luar, then we have to go for it. Kata bukan individu punya capacity. Ini kata dia punya capacity tu kena besar. Sebab once you dah masuk dalam international market, you have to be strong. Dia bukan enterprise lagi dah. Setuju. Saya. Tuan lagi? So saya mencadangkan di peringkat MARA ni kita middle class SME je kan. Kata you kukuhkan diri you dulu. Kata the target group is there. Don't worry kata. Sebab majoriti orang kita ni kata makan food everywhere. Kita mencari kalau masuk kedai Makcik Kiah pun kita tak tanya, tak ada halal. Kita tengok Makcik Kiah pun kita masuk. Tak tanya ada sijil halal. Tidak. Melainkan kalau you nak tarik daripada orang kata bangsa asing masuk. Macam contohlah. Saya duduk di Subang. Kalau pernah dengar, Madam Puan. Yang masuk dalam tu, orang kata nak cari orang Melayu pun susah. Tapi dia boleh position diri dia dalam kompleks membeli belah yang kata 5 star, 6 star. Itu orang kata bangsa asing, wanita, tapi dia boleh position diri dia ke arah yang tu. Tapi tak nampak lagi kata yang orang-orang kita ni kata boleh masuk dalam KLCC, belum lagi. So itu saja saya punya pandangan mengenai kata market antara domestik dengan international kata. So Tuan, kalau daripada apa yang Tuan kongsikan tadi mengenai how usahawan ni nak pergi ke domestik ataupun international ni, dia perlu fokus kepada sebenarnya supply and demand, ialah permintaan dan penawaran terhadap produk dia. Jadi mungkin aspirasi dia lah mungkin untuk pergi ke pasaran luar, tetapi sebenarnya mungkin belum lagi masanya. Kena lihat kepada kemampuan bisnes dia sendirilah kot. Sama ada bisnes dia sendiri boleh supply domestic supply dulu, barulah dia boleh fikirkan untuk pergi ke pasaran antarabangsa. Jadi ada soalan juga di dalam chat box ni which relate juga dengan soalan kita yang ketiga, iaitu di peringkat nasional banyak peluang yang telah MARA wujudkan kepada golongan usahawan seperti yang Tuan kongsikan tadi. Apakah antara bentuk program sama ada pembiayaan, latihan yang disediakan kepada usahawan terutamanya ketika menghadapi pandemik yang sekian lama berlarutan ini? Mungkin MARA ada a few programs yang memang fokus kepada pandemik ini. Tuan kalau boleh kongsikan? Ya, memang MARA ada program khas untuk tujuan ni, iaitu program yang kita panggilkan Gate to Global lah. Kita asuh usahawan-usahawan ni macam mana nak pertingkatkan produk dia, dan kita berkolaborasi juga dengan MITI. MITI ni banyak regulation, rules regulation untuk masukkan produk di luar negara. Kita tak boleh seberangan kata terus nak pergi luar negara nak bawa produk kita. Dia ada rules and regulation. Macam produk F&B ni, food beverages ni,
Dia ada requirement je, you nak pergi overseas pun you kena meet FDA punya requirement. You tak boleh nak bawa kata produk you kata ada demand dekat sini tiba-tiba you nak terus bawa ke overseas, tidak. Dia punya syarat-syarat, terutama FDA. FDA ni dia very stringent. Dia tak boleh kata ikut, even kita punya kopi tongkat Ali nak masuk sana pun tak lepas. Kita sini orang nak menyebut pergi kedai pun nak tanya tongkat rali lah, macam-macam, kacip Fatimah lah, macam-macam lah. Tapi bila you nak lepas ke luar negara, FDA punya requirement very stringent. So you kena meet balik semua. Itu sebab kita collaborate dengan MITI ya. Yang macam saya bagi tahu tadi, kita ada program Gate to Global, yang tu kita pilih usahawan yang betul-betul dah ada kemampuan dan produk dia orang dah mantap untuk kita collaborate dengan MITI, guide dia orang untuk masukkan produk dia orang ke luar negara mengikut lunas-lunas yang di sana adalah. And then satu lagi sebagai contoh, ada usahawan, ini bekas pelajar MARA sendiri, dia buat, kalau nak ikut tu kita panggil jajan, orang kampung panggil jajan. Macam twisties apa semua, tapi dia punya market bukan domestic market. Dia pergi Dubai, dia pergi China, Vietnam, sebab dia punya tu memang ke arah yang tu. In fact, bekas pelajar MARA ni pun dia akan keluar negara. Ni sebab pandemik kan, dia jam tu, itu sebab dia boleh berhubung, dia tak boleh nak keluar. Yang masa bulan Mac tahun lepas, dia stranded di Australia. Dia sendiri pergi, dia jumpa dia punya counterpart di sana untuk dia nak pasarkan dia punya produk ni. Alhamdulillah dapat masuk berapa kontainer. Dia balik dia pun kata itu kan. Sebab pandemik ni dia tersekat sikit dia punya production line tu, dan itulah dia nak bawa keluar barang dia pun kata masih tersekat sikit. So itu antara yang usahawan-usahawan yang kita bangunkan yang dah ada produk di luar negara, dan mungkin juga selepas ni kalau ada ruang untuk kita berkumpul balik dan kita berkongsi kaedah-kaedah macam mana orang boleh berjaya dengan produk dia orang ni, bawa sampai ke luar negara. Kita akan conduct khusus ke online just untuk kata sharing information berkenaan dengan perkara ni. Dan sekarang ni kita banyak online, and then kita pun berharap agar pandemik ni akan berakhir cepat supaya kita boleh bergerak ke depan. I mean kita boleh balik kepada keadaan asal lah. Buat khusus pun bersemuka, kita boleh ada seminar balik, berkongsi maklumat. Dan pesanan saya pada yang bertanya soalan tu, you have to build up your networking. Build up your networking, banyak membaca. Read a lot. Jangan mengharap nak bawa barang keluar and then duk mengharap agensi membantu semualah A sampai Z. You kena ada knowledge you sendiri. And networking you. Dan satu lagi contoh di Langkawi, pengusaha spa, kadang bergaul dengan dia orang ni, kita bercakap pasal industri je. This lady dia sebelum pandemik lah, dia melancong juga. Dia melancong ke Switzerland. Dia besides melancong tu, dia pergi Switzerland tu, dia jumpa dia punya counterpart. Dia dah buat dia punya homework, dia jumpa counterpart dia untuk dapatkan maklumat mengenai dia punya spa, produk-produk spa dia yang dia operate di sini, di Langkawi itu sendiri. Dan bila kita tengok macam tu, mereka ni bukan dia sekadar melancong. Dia keluar negara tu untuk dapatkan ilmu. Dan bila dapat ilmu tu, sambil dapat ilmu, dia melancong lah. Berbanding dengan kebanyakan kita, kalau melancong tu 100% melancong aja, melawak, ambil gambar, lepas tu balik. Tapi dalam pendekatan ni, yang usahawan ni kata, dia punya priority, dia keluar negara ke Switzerland tu untuk dapatkan maklumat.
Dan kebetulan di New Zealand, dia melancong sekali lah. Dan produk dia Element lah. Tak ada ingat lah, adalah produk dia apa, Element. Dan sekarang ni sebab pandemik kan, dia kata dalam masa cool down lah. Spa pun tak boleh nak buka, tak boleh nak apa, tapi produk online dia masih lagi berjalan. So itu yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan produk-produk yang kita nak ke peringkat antarabangsa dan program-program yang MARA ada untuk membantu usahawan-usahawan. Terima kasih Tuan. Saya tertarik dengan yang Tuan maksudkan Gate to Global, satu program di bawah MARA yang memberi peluang kepada usahawan untuk pergi ke pasaran yang lebih luas lah. Dan saya juga bersetuju, amat-amat bersetuju dengan pandangan Tuan tentang kebergantungan usahawan kepada agensi dalam membangunkan bisnes mereka, iaitu yang Tuan pesan tadi, build up your network is very important. Tak kiralah bisnes apa pun, saya rasa memang wajar build up your network dan do your research dan homework. Jadi untuk Gate to Global tu siapa-siapa sajakah boleh memohon atau bagaimana, kalau Tuan boleh kongsikan? Permohonan terbuka kepada semua, tapi kita akan ada syarat lah untuk tu. Yang saya bagi tahu tadi, kita akan identify produk-produk yang betul-betul dah kukuh dan kata dah dapat persijilan lah. Seperti dia dapat mesti, dia dapat daripada KKM, dah kata memang kata dia nak finish dia punya produk untuk nak bawa keluar negara je. Kita tak mahu produk yang dibawa untuk masuk program Gate to Global, it's very raw. Sijil tak ada, HACCP tak ada, mesti tak ada, you bawa dengan harapan produk you akan keluar negara. Tidak. Dan kita dah letak syarat-syarat tu. Mana kalau you meet the requirement, kita akan buat selection lah. Kita akan panggil, kita akan pilih. Dan kita ada program di situ selama 2 minggu untuk you nak acquire apa-apa requirement dia, dan kita akan macam bagi tahu tadi, kita ada kerjasama dengan MITI and then you go on ke situ dengan MITI lah. So program ni biasanya kita akan advertise dalam website MARA sendiri lah. Okey. Jadi untuk tuan-tuan perempuan yang berminat, kalau sekiranya ada produk yang rasanya dah memenuhi syarat-syarat domestik, mungkin bolehlah pergi ke Gate to Global. Tapi bearing in mind that sebenarnya banyak regulations yang kita perlu ada ilmu sebelum kita masuk pasaran antarabangsa seperti yang Tuan kongsikan, sebab each country ada unique regulations and guidelines yang untuk kita berdagang lah bila kita nak memasarkan produk kita. Okey, untuk kita ketahui bahawa ramai sekarang perniagaan dalam talian, peluang untuk golongan usahawan memperkenalkan produk dan perkhidmatan ke pasaran luar, dan mungkin bukan setakat Shopee, banyak lagi platform-platform macam yang Tuan kongsikan tadi, Amazon, dan mungkin ada Etsy yang boleh memasarkan produk kita ke pasaran luar. Apakah pandangan Tuan, bagaimana peluang ini dapat dimanfaatkan oleh golongan usahawan supaya produk kita setaraf dengan yang dipasarkan di platform-platform antarabangsa ini, contohnya Amazon? Pandangan Tuan tentang produk kita, are we there yet untuk memasarkan sampai ke peringkat itu? So saya nak tekankan di sini ya, dan saya pun nak maklumkan MARA kita akan laksana program Go Digital lah, Go Digital, Go Global. Dan program ni dijadualkan pada bulan Oktober, 2 bulan daripada sekarang. Dan ni terhad kepada 20 orang usahawan bagi setiap program lah. Dan kata program ni terbuka kepada semua usahawan lah, terutama di Kedah section saya di Kedah ni, saya akan pilih usahawan Kedah lah. Untuk meneroka pasaran antarabangsa menggunakan kepakaran profesional daripada Asia, iaitu platform e-commerce Live Mall Go Asia, nama program tu, e-commerce Live Mall Go Asia. Program ini juga akan dilaksanakan pada 4 hingga 6 Oktober 2021 secara online lah, atas talian juga. Dan kalau nak tahu lebih lanjut daripada itu, saya galakkan you all apply lah. Kita lebih kepada secara
kalau you masuk program tu dia lebih kepada orang kata reality lah daripada kita bercakap, dan you tak ada feeling pun You masuk program tu dan kita akan guide you untuk you pergi kepada international market dan apa requirement dia semua. So jangan lupa 4 sampai 6 Oktober ni kita ada e-commerce Live More Go Asia yang dikendalikan oleh anjuran MARA Negeri Kedah. So just tunggu tarikh tu, register dan kita akan buat selection. Percuma ke Tuan kos ini? Setakat ni ada kadar bayaran very minimum. Kalau yang online ni biasanya online ni RM50 ya token. Okey. Usahawan Bumi-Putra kan. Menarik. Go Digital program yang akan sebab soalan seterusnya atau soalan terakhir saya memang nak bertanya sama ada MARA menawarkan bimbingan ini, dan Tuan telah jawab pun akan ada program yang berbentuk ini untuk membantu pembangunan kapasiti, dan juga saya kira akan ada bimbingan lah dari segi going global and what not. Jadi sebelum kita akhiri sesi ini bersama Tuan Pengarah MARA Negeri Kedah iaitu Encik Razak, mungkin ada beberapa pesanan ataupun apa-apa yang pihak MARA Negeri Kedah boleh kongsikan bersama para peserta untuk peluang-peluang perniagaan, maybe pembiayaan ke, saya rasa banyak nak tahu ada pembiayaan ke, ada grant ke yang boleh mereka ambil peluang, rebut peluang ni, sebab kita tahu kerajaan memang banyak memberi usahawan wanita terutamanya peluang ini semasa pandemik ini. Puan kalau boleh kongsikan? Ya, just nak maklum pada usahawan yang di luar sana kan, you dekatkan diri dengan kami. Macam saya sebutlah, networking you kena strong, and then kena banyak membaca dan ambil tahu. Sebab kita di Kedah ni, MARA ada 12 pejabat MARA daerah. Setiap daerah kita ada pejabat kita sendiri, termasuk di pejabat MARA negeri lah. Dan you are accessible. So kata dapatkan maklumat-maklumat ni di pejabat MARA daerah. Kurang-kurang kalau pegang handphone tu, you Google lah masuk www.mara.gov.my. Situ macam-macam maklumat ada. So kursus-kursus yang kita bagi dia berjadual. Kadang you masuk, kadang dah terlepas. So tunggu yang ke depan ni. And then bahagian pembiayaan pun dengan dana daripada government sekarang ni masa pandemik, dia berjana terbaru. Sekarang ni pun masih ada lagi program skim pengukuhan perniagaan S3P, skim dana nita, and then grant-grant untuk packaging, labeling, pensijilan, masih buka lagi. So dapatkan maklumat daripada pejabat MARA daerah, berjumpalah dengan pegawai-pegawai daerah, dapatkan maklumat, come back to us. InsyaAllah dalam keadaan pandemik ni kita akan bantu sedaya mungkin, sebaik mungkin. Terima kasih Tuan. Saya suka ulang apa yang Tuan banyak kali mention di sini kepada para peserta. Build up your network, especially kepada usahawan. Saya rasa bukan setakat usahawan, kepada anda di luar sana, build up your network sebab ia akan membantu dari segi pelbagai aspek. Jadi kita ada network yang lebih ramai, dan juga do your homework. Tuan banyak kali mention do your homework, dan dekatkan diri, especially if you are usahawan, dekatkan diri dengan MARA sebab mereka menyediakan pelbagai peluang, ruang bimbingan dan untuk anda ke hadapan. Jadi jangan rasa lemas dalam masalah keusahawan ini tu, sebab banyak pihak yang boleh membantu sekiranya anda mendekatkan diri, insya-Allah. Jadi saya nak akhiri sesi ini, kita nak beri tepukan juga pada Encik Razak bin Aziz, pengarah MARA Negeri Kedah, dan saya rasa kalau ada apa-apa masalah atau apa-apa yang ingin bertanya dengan lebih lanjut, saya pasti boleh berhubungi dengan pegawai-pegawai Encik Razak di pejabat MARA Negeri Kedah. So saya akhiri sesi pada hari ini iaitu yang kita peluang ketika pandemik, dan sesi kedua kita pada hari ini adalah berkenaan dengan
Sekejap ya. Menjana pendapatan perniagaan menerusi atas talian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik semula sesi ini kepada MC kita, Cik Adi. Terima kasih banyak. Terima kasih Puan Iliana. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada moderator kita Puan Iliana Yusof dan ahli-ahli panel yang berusaha Puan Sarina Abdul Rani dan yang berusaha Encik Raza Aziz. Saya percaya banyak ilmu yang telah diperolehi daripada perkongsian itu tadi. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, dengan itu selesailah sudah hari pertama Karnival Kejaya dan Usahawan Wanita 2021 peringkat negeri Kedah. Jangan lupa untuk hadirkan diri hari esok pula di mana kita akan berkongsi berkenaan alam pekerjaan. Kita ada pelbagai pencarah jemputan yang hebat-hebat, bukan kaleng-kaleng kata orang. Kita sembang berkenaan bekerja dalam norma baru bersama pencarah kanan UUM, peluang kerjaya daripada pengarah urusan natural Sdn Bhd dan tips persediaan menempuh alam pekerjaan daripada Wakil Perkeso dan juga kita lihat cabaran pekerjaan di Tentera Udara Diraja Malaysia untuk puan-puan yang mungkin cenderung untuk jadi juruterbang TUDM. Jangan lepaskan peluang ini. Kita kembali esok pagi jam 9.30. Sebelum kita berakhir, marilah kita tonton persembahan-persembahan multimedia ini. Saya Adi Effendi dan bagi pihak para penganjur, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi esok.こんにちは。私たちはマレーシアの UITM 室内合唱団です。大空の遥か上にある希望に向かい飛んでいくエオブレ、このコロナウイルスによる苦境が早く良くなりますようマレーシアから願っております。